Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam bab yang ketiga, koordinasi dan gerak balas. Masih lagi dalam subtopik 3.2, peranan sistem saraf manusia, dan kita telah pun sampai ke bahagian yang terakhir. Jadi mari kita lihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Dua objektif yang terakhir iaitu murid dapat melukis raja skema yang menunjukkan arka refleks dan murid dapat memberikan contoh penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tindakan refleks? Gerak balas automatik terhadap rangsangan luaran berlaku dengan pantas dan spontan tanpa kawalan sedar, melibatkan otot rangka dan dikawal oleh saraf tunjang. Ia bertindak sebagai perlindungan terhadap kecederaan dan bahaya serta penyesuaian terhadap perubahan alam dalam persekitaran. Antara contoh tindakan refleks, sentakan lutut, penarikan tangan daripada objek panas, kedipan mata, perubahan saiz anak mata dan keseimbangan badan untuk mengelakkan daripada terjatuh. Arka refleks. Apakah itu arka refleks? Arka refleks adalah laluan yang dilalui oleh impuls saraf dari reseptor ke efektor dalam tindakan refleks. Contoh tindakan refleks adalah sentakan lutut yang melibatkan dua neuron, iaitu neuron afferent dan neuron efferent, manakala bagi tindakan refleks penarikan tangan dari objek panas melibatkan tiga neuron, iaitu neuron afferent, interneuron dan neuron efferent. Berikut adalah raja skema arka refleks. Okay, pelajar-pelajar boleh lihat raja skema arka refleks di sini. Bermula daripada rangsangan yang diterima oleh reseptor, neuron afferent dalam arka dorsal akan terus menghantar impuls ke bahagian sinapse. Okey, seterusnya ke interneuron, kemudian ke sinapse semula dan terus kepada neuron efferent yang terdapat dalam arka ventral. Okey, dan akhir sekali ke efektor untuk melakukan gerak balas. Okey, kedudukan neuron afferent dalam arka dorsal, sinapse, interneuron, sinapse dan juga neuron efferent dalam arka ventral ini kedudukannya berlaku di dalam saraf tunjang. Okey. Tindakan luar kawal. Jadi straight forward kepada saraf tunjang. Okey. Baik, ini adalah raja skema untuk arka refleks sentakan lutut. Apabila berlaku ketukan perlahan pada tendon di bawah tempurung lutut, otot quadriceps teregang. Reseptor regang di dalam otot dirangsang, impuls dicetuskan. Okey, diterima oleh neuron afferent dalam arka dorsal. Okey, seterusnya impuls dihantar terus ke saraf tunjang. Impuls saraf dicetuskan kepada neuron efferent. Okey. Dan seterusnya dihantar ke otot quadriceps yang terdapat dalam efektor. Dan otot quadriceps akan mengecut, berlakulah gerak balas sentakan lutut. Okey, di bahagian bawah ini juga terdapat rajah menunjukkan arka refleks sentakan lutut. Okey, sebelum itu pelajar-pelajar boleh rujuk kepada buku teks muka surat 125 hingga 131. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 125 sehingga 131 untuk gambaran yang lebih jelas ketika cikgu membuat penerangan. Okey. Jika tiada, bolehlah pause terlebih dahulu, ambil buku teks dan lihat gambar rajah arka refleks dalam sentakan lutut. So, kita tengok gambar rajah ini. Kalau kamu tengok ada tukur refleks. Tukur refleks tu bertindak sebagai rangsangan apabila tukur refleks itu mengetuk tempurung lutut. Okey. Apa yang berlaku apabila tempurung lutut tu diketuk, rangsangan diterima, impuls dicetuskan kepada neuron afferent. Kalau kamu tengok laluan yang berwarna biru.
Terus kepada saraf tunjang. Terus kepada saraf tunjang. Tidak ada penglibatan interneuron. Okey, daripada neuron aferen terus kepada saraf tunjang. Impuls terus dihantar kepada neuron eferen. Kalau kamu tengok laluan yang berwarna kuning tu. Okey. Dan terus kepada efektor untuk melakukan gerak balas sentakan lutut. Okey. Sekali lagi kita tengok ya. Apakah fungsi kita kata eksperimen ini dilakukan? Yang pertama, untuk menguji keberkesanan fungsi saraf tunjang. Yang kedua, neuron aferen berhubung terus dengan neuron eferen. Dan neuron penghubung atau interneuron di otak tidak terlibat dalam arka refleks sentakan lutut. Okey, ini adalah salah satu lagi gambar rajah sentakan lutut. Boleh perhatikan ya. Sentakan lutut tidak melibatkan interneuron dan tidak melibatkan otak. Okey, ini pula adalah arka refleks penarikan tangan daripada objek panas. Okey, kita lihat. Objek panas merupakan rangsangan. Okey, dikesan oleh reseptor deria pada kulit. Okey, kemudian impuls dicetuskan kepada neuron aferen dan seterusnya neuron aferen menghantar impuls ke interneuron dalam saraf tunjang dan pada masa yang sama juga menghantar impuls ke otak untuk interpretasi rasa panas dan sakit. Okey, menyebabkan gerak balas terkawal terhadap rangsangan. Okey, seterusnya impuls saraf dicetuskan kepada neuron eferen dan neuron eferen menghantar impuls saraf kepada efektor untuk bergerak balas. Efektor itu adalah otot bisep. Otot bisep mengecut dan gerak balas menarik tangan dari objek panas berlaku. Boleh lihat gambar rajah arka refleks penarikan tangan di bahagian bawah. Okey, sekali lagi ianya melibatkan penghantaran impuls saraf ke otak. Berbeza dengan arka refleks sentakan lutut. Okey, boleh perhatikan gambar rajah arka refleks penarikan tangan daripada objek panas. Okey, perlu diingat perbezaannya arka refleks penarikan objek tangan daripada objek panas melibatkan interneuron, manakala sentakan lutut tidak melibatkan interneuron. Okey, kita sampai kepada bahagian yang terakhir, penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Yang pertama adalah penyakit Alzheimer, iaitu penyakit neurologi yang berkaitan dengan kehilangan ingatan dan kemerosotan pemikiran. Berlaku disebabkan oleh penyusutan tisu otak dan kekurangan rembesan neurotransmitter iaitu asetilkolina di otak. Biasanya berlaku kepada warga tua dan penyakit ini boleh diwarisi. Nyanyuk. Penyakit Alzheimer ni nyanyuk. Jadi boleh diwarisi sekiranya ada nenek moyang kita yang nyanyuk. Kemungkinan besar untuk kita mengalaminya juga adalah tinggi. Pesakit Alzheimer mengalami kekurangan kepintaran, kehilangan ingatan, fikiran bercelaru dan juga kurang tumpuan. Dan yang terakhir sekali, penyakit berkaitan dengan sistem saraf adalah penyakit Parkinson. Penyakit ini menyebabkan pergerakan menggeletar dan kelemahan kepada otot. Disebabkan oleh kekurangan rembesan neurotransmitter iaitu dopamin di otak. Dalam sebahagian kes, penyakit ini disebabkan oleh kekerasan arteri di kawasan cerebrum otak, bahagian terbesar di otak. Otot tidak dapat berfungsi dengan cekap dan menjadi keras dan lemah. Akhirnya, terdapat pergerakan yang bergeletar dan masalah keseimbangan serta koordinasi badan. Biasanya berlaku kepada warga tua, tetapi penyakit Parkinson ini tidak boleh diwarisi.
Okey, itu sahajalah bahagian yang terakhir dalam 3.2. So, tamat subtopik 3.2. Kita akan sambung lagi sehingga tamat bab yang ketiga, koordinasi dan gerak balas. Sehingga itu, selamat maju jaya. Teruskan ulang kaji di rumah. Stay safe. InsyaAllah 24 Jun kita jumpa di sekolah. Assalamualaikum. Bye.